من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Tuan Guru Majelis. Alhamdulillah ramai sangat yang berceramah malam ini. Banyak info-info yang telah kita dapati, banyak yang kita mengetahui dari tuan-tuan dan puan-puan. Saya cuma nak mengingatkan kepada tuan-tuan dan puan-puan, tarikh keramat kita 5 Mei 2013. Tarikh keramat kita merupakan tarikh keramat kita akan menggunakan kuasa keramat kita yang bukan hanya sebagai satu kuasa untuk memangkah saja, tapi yang merupakan suatu kuasa pemilihan yang diberikan istimewa kepada rakyat sekurang-kurangnya 5 tahun sekali untuk membuat pemilihan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, pemilihan yang kita buat adalah merupakan bukan sebagai pemilihan biasa saja. Pemilihan yang kita buat adalah pemilihan untuk mereka menjadi pemimpin, untuk mereka menjadi pemerintah kita, untuk mereka menjaga harta, pusaka dan amanah yang kita berikan kepada mereka. Jadi tuan-tuan, apa yang kita berikan, kita juga bertanggungjawab terhadap pemberian tersebut. Maka oleh itu tuan-tuan dan puan-puan, saya suka mengingatkan kepada diri saya dan kepada diri tuan-tuan supaya semasa pemilihan nanti, semasa kita nak pergi bangkah nanti, buat yang terbaik. Fikir habis-habis, baca bismillah awal-awal dulu. Sebelum keluar rumah pun baca, ya Allah, kau tetapkanlah kami, keperjalanan kami, kau beri kami kemudahan-Mu, kau beri kami petunjuk, oh ya Allah, beri kami pemerintah supaya dapat memilih pemerintah yang baik, tuan-tuan dan puan-puan. Sebab itulah, kalau nak tengok Pakatan Rakyat ni, kami tak ada jalan lain nak kena beritahu kat tuan-tuan apa yang telah berlaku dan bagaimana kami dapat memerintah dengan baik, kecuali melalui ceramah-ceramah kelompok seperti inilah. Kami tak boleh masuk TV 3 suku, kata TV 3 suku, dia tak boleh masuk lah, dia tak betul. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sila pastikan dua perkara yang saya ingatkan kepada tuan-tuan pada tarikh tersebut. Pertama, jangan lupa bawa IC. Yang kedua, tuan-tuan dan puan-puan, pastikan dakwah pengesahan bahawa kita telah pergi mengundi hanya akan dicalik ke jari kita setelah kita diberi kertas undi. Dan tuan-tuan, ini adalah salah satu muslihat mereka. Kalau di luar negara, di tempat-tempat lain, atau dakwah hanya akan dicari selepas kita memangkah kertas undi. Tetapi di Malaysia, disebabkan oleh adanya orang kata niat dan perasaan yang lain, niat dan orang kata ketiga yang lain, maka kita akan dicari selepas kita bagi kertas undi sebelum kita memangkah. Tuan-tuan, semasa kita memangkah, sila pastikan ink tidak terkena kepada kertas undi kita, kerana setiap kertas undi mesti bersih setelah dibangkang. Kalau ada sedikit saja terkena ink apa, dikira tidak boleh digunakan. Jadi tuan-tuan, sila berhati-hati. Dan juga tuan-tuan dan puan-puan mesti ingat, dakwah hanya akan diletakkan oleh tuan-tuan dan puan-puan pada hari kita pergi mengundi. Kalau ada orang lain datang nak jumpa kita, kata nak test try tengok kat tangan kita, tak payah kata kat dia, tak apa, saya pergi test matahari mengundi. Test kat tangan tuan-tuan sendiri, kata kat dia. Jadi tuan-tuan kena ingat itu. Yang ketiga, saya tak nak berkata apa-apa, semua orang cakap kebaikan-kebaikan yang boleh dilakukan oleh Pakatan Rakyat. Jadi saya sebagai seorang wanita Pakatan Rakyat, kita cuma akan memberitahu kepada tuan-tuan apa yang kita tawarkan kepada wanita-wanita negara Malaysia. Tuan-tuan dan puan, wanita Pakatan Rakyat sangat mengambil berat tentang keseluruhan peringkat wanita di dalam negeri Malaysia ini. 3 peringkat wanita yang berjaya, tuan-tuan. Pertama, kumpulan wanita yang mengambil keputusan yang bekerja sebagai suri rumah tangga sepenuh masa. Kalau di alam keadaan biasa kita mengatakan bahawa orang yang duduk rumah suri rumah tangga tu, housewife tu, dia tak kerja. Tuan-tuan, jangan kata dia tak kerja, kesian kat isteri-isteri tuan-tuan yang menjadi suri rumah tangga. Dia buat kerja 24 jam, tak berhenti-henti tuan-tuan. Dan malam bangun pagi basuh lantai, basuh baju, sampai malam pun kena bangun juga. Tak boleh tidur lagi, kena bangun juga. Lepas tu, tuan-tuan dia bekerja. Melihatkan kepada
usaha yang telah diberikan oleh suri rumah yang berusaha menjaga rumah kita sentiasa dalam keadaan baik, yang berusaha untuk anak kita selalu diberi makan yang bagus, yang memastikan suami balik kerja ada makan di atas meja, dan memastikan keadaan rumah sentiasa bersih dan sentiasa dalam keadaan yang baik. Maka wanita Pakatan Rakyat mengiktiraf suri rumah tangga ini sebagai salah satu seorang wanita yang berkerjaya, dan melihatkan kepada keperluan inilah maka wanita Pakatan Rakyat akan menawarkan cawangan wanita Malaysia. Cawangan wanita Malaysia ini dikhususkan untuk isteri-isteri atau suri rumah yang ada di rumah, dan kita akan menabung bagi pihak mereka RM50 sebulan, dan kita akan meminta suami-suami tersayang yang mempunyai suami isteri untuk menambah tabungan tersebut RM10 sekurang-kurangnya, di maknanya kerajaan akan membagi RM600 setahun kepada isteri-isteri yang bekerja, dan dimasukkan dalam tabung tersebut seperti juga mana orang bekerja yang ada KWSP dan SOCSU. Jadi tuan-tuan dan puan, ini istimewa untuk isteri-isteri yang bekerja di rumah, yang bekerja depan rumah sebagai isteri rumah. Yang kedua, kepada isteri-isteri atau wanita-wanita yang bekerja dengan pendapatan yang sederhana. Ya, yang pendapatan sederhana, di mana mereka perlu bekerja di luar rumah kerana terpaksa dalam keadaan yang memerlukan, dan mereka punya anak yang memerlukan pengasuhan. Jadi kita akan memberi mereka insentif penjagaan anak berjumlah RM1,000 setahun untuk anak-anak di bawah 12 tahun. Wang ini tidak diberi terus pada wanita tersebut, tetapi akan diberi kepada pusat-pusat pengasuhan yang telah dipilih, yang telah ditetapkan, yang memang telah disahkan sah dan bertempat penjagaan yang betul-betul baiklah, mana tidak yang ala-balai yang jaga duit yang sampai berlaku kami. Jadi tuan-tuan dan puan, kalau kedua yang kita tawarkan kepada wanita yang bekerja dengan pendapatan sederhana ialah insentif penjagaan anak sebanyak RM1,000 setahun bagi anak-anak di bawah umur 12 tahun. Yang ketiga, bagi wanita-wanita yang berkerjaya dan mendapat pendapatan yang tinggi, yang berlebihan, yang orang kata berkemampuan, yang mereka selalu memerlukan pembantu rumah untuk membantu mereka dalam menguruskan urusan-urusan rumahan mereka. Dan kita melihat sekarang bagaimana pembantu rumah banyak kali kita import. Kita import daripada Indonesia, daripada Kamboja, daripada Filipina, dan di mana-mana negara. Itu tuan-tuan dan puan-puan, dengan kemasukan pembantu-pembantu rumah seperti ini, kita melihat anak-anak kita sudah banyak hilang identiti kemalaysianannya, hilang identiti orang kata identiti tempatannya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita lihat di sini keperluan seperti ini, maka kita akan menubuhkan agensi pembantu rumah tempatan, di mana kita akan memberi kemahiran kepada wanita-wanita tempatan untuk menjadi pembantu rumah secara profesional. Bagi kita, pembantu rumah tidak hanya lagi sekarang kita ambil orang-orang kita duduk rumah kita kurung, duduk 24 jam kerja pagi, petang, siang, malam, Isnin, Ahad, Sabtu, tak ada berhenti. Dah. Sekarang ini kita akan bagi pembantu rumah yang berkemahiran, pembantu rumah yang berilmu pengetahuan, pembantu rumah yang dapat menjaga anak kita dengan baik, pemakanan dengan bagus, dan pembantu rumah yang tidak semestinya duduk tinggal dalam rumah kita sepanjang tahun, sepanjang hari, sepanjang bulan, sepanjang minggu. Pembantu rumah yang mungkin datang di rumah kita pagi, maknanya di rumah kita ni adalah sebagai office. Jadi pembantu rumah yang profesional. Jadi tidak ada lagi kita nak mengharap, katakanlah nampak lah ya, jadi apa? Jadi servant, jadi amah. Jadi kita jadi servant, jadi amah, kita nak rendah. Sangat yang satu kerja yang tidak bagus, satu kerja yang jangan menjadi orang suruhan. Dan kita sekarang tidak akan memberi mereka sebagai amah ke servant, kita akan jadikan mereka sebagai pembantu rumah. Sama juga dalam office ada pembantu takbir, pembantu kerja akaun. Jadi mereka akan dapat jawatannya pembantu rumah, dan mereka akan mengambil kerja itu sebagai satu profesional, datang pagi balik pukul 9. Tak apalah, balik apa ikutlah ada kemahiran, kepandaian yang ada, dan bagaimana keperluan tuan-tuan perempuan tersebut. Dan kita dengan ini juga kita mengharapkan salah satu pada manifesto Pakatan Rakyat, kita nak mengurangkan kemasukan pekerja-pekerja asing. Jadi melalui dengan penubuhan agensi pembantu rumah tempatan,
kita nak mengurangkan kemasukan orang-orang filem-filem luar itu. Dan kita, maknanya ni macam serampang dua mata lah sekali. Dan kita juga nak mengurangkan anak-anak kita hilang identiti dari segi orang kata budaya tempatan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, 3 perkara yang kita akan tawarkan semasa kalau kita dapat memerintah di Putrajaya ialah yang pertama tadi, caruman wanita Malaysia RM600 setahun tambah dengan apa yang suami tangguh bagi. Yang kedua ialah insentif perjalanan anak untuk RM1,000 setahun untuk anak di bawah 12 tahun. Dan yang ketiga ialah agensi pembantu rumah tempatan, di mana kita akan mewujudkan jawatan pembantu rumah sebagai satu yang profesional. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, semua ini hanya akan berlaku jika tuan-tuan dan puan-puan mengadakan satu arus perubahan. Tuan-tuan melakukan satu perubahan yang sangat-sangat drastik. Perubahan bagi tuan-tuan memang satu yang sangat-sangat tak tahu nak jadi. Tapi tuan-tuan jangan risau. Sebab Pakatan Rakyat, Pakatan Rakyat memerintah, mereka telah mempunyai pengalaman-pengalaman dalam 4 negeri. Di negeri Provinsi, di negeri Kedah, di Kelantan dan di negeri Selangor. Dan keempat pengalaman di negeri yang pengalaman-pengalaman yang ada ini akan disatukan, akan dijatuhkan dan dibawa ke Putrajaya. Jadi tuan-tuan, bolehkah kita sama-sama untuk berubah kali ini, tuan-tuan? Boleh. Apakah kita berubah kali ini, tuan-tuan? Boleh. Marilah kita bersama-sama pakai kalih tau ni. Pakai kalih untuk pihak rakyat kita ini. Kita pakai melakukan sesuatu yang kita tak dapat dulu. Jadi tuan-tuan, kita bagi dia mampu, tak buatlah nak mampu, nak mati, tak kira. Tapi maknanya kita pastikan Pakatan Rakyat menuju Putrajaya, tuan-tuan dan puan-puan, menuju Putrajaya tanpa tuan-tuan dan puan-puan melukai di Pulau Pinang. Itu saya buat di Putrajaya, Pulau Pinang kita tetap. Pulau Pinang tetap kekal Putrajaya, Pakatan Rakyat. Dan sekarang ini kita bercakap tentang perubahan yang kita perlu ada, yang kita perlu buat di Putrajaya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, balik beritahu kat semua kawan-kawan tuan-tuan, puan-puan, kepada sahabat-sahabat, kepada jiran-jiran, kepada anak-anak terutama yang mereka yang mula-mula sekali akan menjadi pengundi, pastikan kita memilih yang terbaik dan kita melakukan yang terbaik dan satu perubahan yang untuk kebajikan dan kebaikan anak cucu kita di masa hadapan. Dan dengan itu kita betul-betul harap tuan-tuan di bawah N38 ni, pilihlah kita punya calon yang kita perlu bawa untuk diketengahkan di dalam pemerintahan di Pulau Pinang ni, supaya ada suara wanita Islam di dalam pentadbiran negeri. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sekarang ini semua belum ada lagi. Jadi kita mengharapkanlah insya-Allah kita dapat membawa suara tersebut lalu ini Cik Wasinah. Jadi tuan-tuan jangan lupa pilihan raya umum ke-13 kita kuburkan Barisan Nasional UMNO. Kita pastikan Pakatan Rakyat menuju Putrajaya dengan keberkatan. Sekian, wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir.